Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala ba'da man nafa'a bihi bi ulumihi fil dail amin. Dan lagi sahaja bahawa engkau iktikadkan bahawa dirimu itu terlebih hina daripada segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau lihat bahawa orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu. Maka jikalau engkau lihat kanak-kanak yang kecil, kalau mana kecil, mana yang belum balik, itu lebih kecil, ya, maka katakan olehmu di dalam hatimu itu bahawa kanak-kanak ini tiada ia berbuat maksiat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Maka tiada syak bahawa kanak-kanak ini terlebih mulia daripada walaupun pada zahir dia nakal ke apa, bukan dia budak. Ada satu cerita kan, dia bawa anak dia hari raya kan, satu van penuh. Dia turun je rumah, dia naik rumah orang tu, habis lagi pasu-pasu bunga orang ke lubang. Tahun depan dia nak datang, orang kata tak ada rumah. Mana orang tak boleh jaga anak dia. Nanti dia mana walaupun budak pun nakal itu sekalipun, dia belum balik. Kalau dia mati budak ni, direct syurga, ya. Tapi kita ni belum tahu, ya, kita menanggung amanah besar dari Allah. Mana kalau budak kecil mana belum balik, kalau dia mati tempat dia syurga, sedangkan kita belum tahu lagi. Maksudnya kitab dan sifat ulku, dia kata kalau kamu masuk neraka, kamu dengan haiwan lebih baik haiwan daripada kamu. Sebab haiwan pun mati tak masuk neraka, sedangkan kamu ada akal, ada rasul, ada kitab, maka kamu pilih jalan ke neraka, kamu lebih hina daripada haiwan yang bertempat. Habis. Dan jika engkau melihat akan orang yang alim, maka engkau kata dalam hatiku bahawa si orang ini terlebih telah diberi oleh Allah Ta'ala ilmu dan tiada diberikan akan daku, dan sampai dia kepada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia, maka tiada syak bahawa dia lebih mulia daripada dia. Tengok orang alim, ulama-ulama besar, Imam Syafi'i misalnya, Imam Ghazali, kita dan itulah seterusnya, wali-wali besar, imam-imam tariqah, Syekh Ahmad bin Yasir Muhammad An-Naqsyabandi, ya. Allah. Maka mereka ni tak syak. Syekh Baharuddin Qaddasallahu sirra radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, seperti itu ulama besar. Maka tidak syak mereka ini lebih baik daripada diriku. Dan jika engkau melihat akan orang yang jahil pula, maka kata olehmu di dalam hatimu bahawa orang ini berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan jahilnya, dan aku berbuat maksiat akan Allah dengan ilmu. Mana aku dah belajar, aku buat maksiat lagi. Bermakna tidak syak bahawa aku terlebih salah kepada Allah, dan terlebih jahat daripada ini. Itu maksudnya. Mana jangan sekali-kali kita membuka ruang memandang diri kita lebih. Kita pandang diri lebih, habis kita masuk golongan matrud, orang ditolak oleh Allah. Kalau dia nak masuk golongan mukhtar, orang yang dipilih, itu adalah hadis Nabi sebut, iza aradallahu bi'abdi khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyubah. Apabila seorang itu Allah Ta'ala nak pilih dia jadi baik, maka yang pertama apa? Faqahahu fid din. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencempakkan dalam qalbi dia perasaan kasih, minat, suka memperkasakan ilmu Allah Ta'ala. Di mana saja ada ilmu dicari. Kepada hadis Nabi sebut talabul ilmi, tuntut ilmu, bukan tunggu ilmu. Yang banyakkan orang Melayu kita dia tunggu, ajak suruh jauh sikit, aku jauh, nantilah dia hantar kat suruh kita. Nak pergi seberang jauh sikit, nantilah dia besok ustaz tu datang kat suruh kita. Nak pergi jalan pemalas. Kalau pergi jauh sikit, kata ada apa, ada projek besar, ada dapat apa unsur duniawi, wah, begah dia pergi, besok dia pergi luar negara pun dia pergi. Itu maknanya apa? Menunjukkan. Jadi tolak, Nabi sebut tuntut.
Di mana saja kita menuntut, setiap langkah itu diangkat martabat oleh Allah Ta'ala, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi barang siapa yang nak jadi baik, Rasulullah garis 3 garis panduan dalam hadis ini dan banyak dalam hadis-hadis lain. Itulah faqahu fiddin, dia tafaqquh. Mana telah bukakan hati, dia suka memperkasakan ilmu. Jadi kalau terjebak di 3 perasaan itu dan kita duduk gulungan itu, apa tindakan kita? Wajib kita bersyukur. Dan jangan sekali-kali kita pandang diri kita hebat. Itu banyak. Itu semua kurnia dari Allah Ta'ala. Ada orang lebih hebat daripada kita. Kalau baca ulama dulu lagi pula, dahsyat mereka berjalan kaki. Kalau di jalan Malaysia ni ada orang Melaka kan, yang berjalan kaki sampai Kelantan, ikut rel kereta api. Dia berkata orang dahsyat-dahsyat. Banding dengan kita, start kereta, kalau tidak pun motor kan. Dan dulu lagi dahsyat. Yang kedua, wazahadahu fid dunya. Allah Ta'ala cempakkan dalam kalbi dia tu perasaan tawar dengan dunia. Walaupun dia banyak dunia, tapi dunia dia tak beri tempat dalam hati dia. Dia tak luar, ya, walaupun dia kaya. Itu sifat zuhud tu kena ada. Man zahada fid dunya allamahu Allahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Barang siapa yang bersifat zuhud dengan dunia, rahsia sir kata Nabi apa? Allamahu Allahu bila ta'allumin. Tuhan akan ajar dia ilmu tanpa belajar. Yang dipanggil ulumul laduniyah. Dia ada terus. Dia ada ilmu iktisabi. Ilmu yang dicari ini belajar guru. Itu lain pertama. Bila dia beramal betul-betul bersih hati dia, terjempak lain kedua. Ya, iaitulah ilmu laduni di sisi Ta'ala. Itu disebut dalam Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu Allah sungguh-sungguh kepada Allah, menjunjung perintah yang zahir dan batin, bersihkan zahir dan dalaman, luar dan dalaman. Maka Allah Ta'ala beri, ya, Allah Ta'ala beri ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, mengajar akan kamu oleh Allah Ta'ala. Dan dalam hadis Nabi kata apa? Man amila bima alimah warasahullahu anma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia dah tahu, Tuhan akan beri yang belum tahu. Itu semua isyarat ilmu laduni. Bila tu? Bila dia letakkan hati dia az-zuhdu, maknanya ketumpulan hati dia dengan dunia. Maknanya jangan bawa makhluk dan dunia dalam kalbi kita. Sebab kalbi kita nak menghadap dengan Tuhan dia. Sebab kalbi tempat urusan kita dengan dia, membesarkan dia, makrifat akan dia, tawajuh akan dia dan seterusnya. Jadi kalau kita masukkan kekotoran dunia dalam kalbi, habis, ya, dia akan rosak. Maka hati itu payah nak mengenali Tuhan, payah nak didekatkan dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga kita bincang, apa dia? Wabassarahu muyubah. Allah Ta'ala buka kalbi dia, ya, memandang akan kekurangan diri. Macam mana disebut tadi? Kalau tengok orang tua, kita rasa orang tua lebih baik daripada aku, sebab umur dia lebih banyak, mungkin amal dia lebih daripada aku. Kena pandang itu. Kalau pandang budak pula enakan, budak tu belum balik. Kalau dia mati tu syurga, aku kalau mati belum tahu lagi. Sehingga mana orang yang nakal, budak-budak kalau orang nakal tu, yang jahil, dia buat dosa dengan jahil. Aku buat dosa dengan dah tahu. Maknanya apa? Lebih teruk kita. Jadi maksudnya jangan buka hati kita memandang kita punya kebaikan. Sebab kalau nampak dia kita kebaikan, tak bisa. Dia akan datang ria, ujub, sum'ah, takabur, ego habis, pahala amal kosong. Ya, itu contoh. Maka barangkali dia taubat, ya. Sebab itu kita jangan buat keputusan kepada seorang. Banyak senang orang tengok, oh dia ni, dia labelkan kepada orang tu dah taubat, ya. Kita jangan labelkan orang dengan label yang tetap. Jahat mana sekalipun mungkin dia dah berubah. Kita pergi label, oh dia ni jahat, padahal sekarang dia dah baik. Jangan. Lepas tu bila kita tengok orang, kita doakan dia. Seperti Imam Ghazali kata, kalau kau tengok hatam, kau tengok orang kafir pun, bila kau pandang dia nampak orang kafir tu, pada ya Allah berilah hidayah kepada dia. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Itu cara dia sebenarnya. Bukan kita pung-pung, kita tali dia, tak ada faedah pun. Dan barangkali aku berbuat maksiat, maka aku mati dalam kejahatan. Ya, kita dah kata buat maksiat, tiba-tiba kita buat maksiat, mati dalam kejahatan. Orang yang kita label tu dia ahli maksiat, padahal dia dah tobat, dia dah bagus kedudukan dengan Tuhan, kita tak tahu. Lepas tu dia mati cantik, kita pula bermasalah. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali kita buka dalam kalbi kita perasaan memandang kita hebat, jangan itu bahaya besar. Kalau kita buka, yang berdentum dia tu. Dan barangkali aku berbuat maksiat, maka aku mati dalam kejahatan dan tidak syak bahawa ia terlebih baik daripada aku. Itu cara kita mendidik jiwa kita supaya dia ada, maknanya lapangan tempat untuk menimba dan menakung
makrifat daripada Ta'ala. Ya, bumi yang rendah saja menampung air dan dia akan jadi tanah yang subur. Jadi kalau bumi memuncak tinggi atau bukit puncak kering, air pun tak ada, rumput pun kena mati. Ya, sebab dia panas, kering, gersam dan tidak ada air. Maka yang menakung ialah bumi yang rendah. Begitulah qalbi apabila direndahkan diri dengan Tuhan, berbagai-bagai futuhat, fuyudat, limpahan rohani akan diberi oleh Allah SWT. Itu di antara pengalaman Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali kata sallallahu alaihi wasallam dalam mengolah itulah bab yang ke-9, membincangkan kecelaan, takabur dan ujub. Bulan Faslun di satu pasal dibayan ujubin, membahas masalah ujub. Tadi takabur mana besar? Takabur lebih dahsyat daripada ujub. Takabur dibanding ana khairun minhu, aku lebih baik daripada orang. Kalau ujub dia tak banding, dia rasa dia syok sendiri, aku ni hebat, aku ni alim, aku ni wara, aku ni kuat ibadat, ya. Dia tak bandingkan orang, dia syok sendiri. Orang panggil SS dia, syok sendiri. Ya, kalau takabur tak dibanding orang lain. Dia tu dengan aku, dia siapa, habis. Ya, dia pak gitu je, habis tu jatuh. Ianya hairan akan suatu kemuliaan yang dibanggakan bagi dirinya, seperti ilmu. Dia rasa-rasa, aku ni hebat, aku ni alim. Dia tak banding orang lain. Kalau dia banding orang tu dengan aku lagi handal, aku takabur lagi tu. Ya, yang ni pun tak menahan itu. Takkan dibuka pintu makrifat kepada orang yang lebih hebat. Ya, sebabnya satu kekotoran, ujub, takabur, semua benda yang melongkang kotornya. Maka tidak layak dia nak masuk istana makrifah dengan Allah Ta'ala. Seperti ilmu dan amal dan harta dan sebagainya, dia rasa dia hebat, tapi tak banding orang perasaan itu. Sepatutnya dia akan berasa begitu. Bila didapat dia dengan siapa? Syukur kepada Allah. Mujur Tuhan beri aku ilmu sikit, mujur Tuhan beri aku petunjuk macam Tuhan. Ya. Habis. Dan ketahui ilmu bahawasanya ujub itu dicela oleh syarak. Maknanya bagi hukum syarak adalah benda itu dilarang, haram hukum dia. Dan itu satu maksiat. Satu maksiat daripada maksiat batin yang 10 yang tersebut dahulu. Maksiat batin ulama kira 800 penyakit. Maka dikumpulkan dalam 10 yang besar-besar. Dan di antara yang besar dia al-ujub. Dalil yang besar bila nas Quran. Ini nas Quran bawah. Di mana Ta'ala wa yauma hunain iz a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'ah. Surah Taubah ayat 25. Dan pada hari perang Hunain, kerana kamu ujub sebab banyak kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Dalam banyak peperangan perang Hunain dia terbalik. Angka umat Islam lebih. Kalau Badar, perang lain semua angka orang kafir lebih. Ya, di sini terbalik. Jadi bila pandangkan angka tu banyak kan dia lain dia rasa ini maknanya kalau kita kata apa? Ini sekali lawan dia habis ni. Itu. Rawan pertama adalah gegar hampir kalah. Maka Nabi mohon munajat pada Husain baru rawan kedua itu beri kemenangan. Ya, berbanding perang Badar. Perang Badar angka dekat 3 kali ganda, 313 lawan banyak orang kafir siul. Ya. Dan Tuhan kata apa? Dalam perang Badar, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Walaqad nasarakumullahu bi badrin. Sesungguhnya akan memberikan bantuan yang hebat dalam peperangan Badar. Bila wa antum azillah, ketika kamu rasa hina diri kamu. Ya, ada sahabat yang naik satu kuda 3 orang. Ada yang bersenjatakan perpataman. Malam tu Rasulullah bermunajat. Besok perang, malam tu Rasulullah tak tidur. Bermunajat kepada Allah. Sehingga saya nak bakat jadi Rasulullah, doa kamu tidak ditolak oleh Allah. Maka turunlah jenuh dan taronah tentera yang tak dapat dilihat. Sebab bila laporan lepas daripada peperangan, kalau tanya orang Islam, berapa angka orang kafir? Ada yang katakan 70 orang, ada yang kata 80, mana tak tutup nampak sikit. Orang kafir nak terbalik, dia nampak angka orang Islam besar-besar. Ya, ada kepala sampai tergantung ke langit, macam-macam dia nampak. Itu semua bantuan daripada Allah. Ada di kalangan sahabat yang angkat pedang. Ya, diangkat daripada sab kepada dia betul. Dia belum angkat lagi kepada dia betul. Banyak benda-benda ajaib berlaku pertolongan sebab apa? Sebab dia tahu apa? Sebab dalam ayat dia kata walaqad nasarakumullahu bi badrin, atau bantu dalam perang Badar wa antum azillah. Ketika kamu merasa hina diri, merendahkan diri bertanah, ketika itu bantuan sampai. Tapi bila kita rasa besar dia macam perang Badar kan, dia perang Hunain habis. Iz'a jabatkum, ketika kamu rasa ujub, orang gegar
berpecah lawan round yang pertama ya. Itu maknanya terang adalah tunjuk. Dan dalam firman Allah Ta'ala, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan adalah mereka itu menyangka bahawasanya membaikkan mereka itu akan perbuatan mereka itu. Ya, dikasih perbuatan dia padahal masalah dalam dia. Itu maknanya kita kena sentiasa memandang kekurangan diri kita. Jangan biarkan ya nafsu dan syaitan menipu kita. Itu memandang maknanya kehebatan, kemuliaan. Sebab kita dibalut dengan kekurangan. Kulikal insanu dha'ifah, dijadikan manusia serba-serbi dalam kedhaifan dan kekurangan. Habis. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat, suhun muta'un, wa hawan muttaba', wa i'jabul mar'i bi nafsih. Rawahu Tabarani fil Awsat wal Bazzar. 3 perkara ni membinasakan manusia. Dipanggil muhlikat, benda yang merosak dan menjahanam serta membinasakan manusia. Pertama apa? Pertama ialah kikir yang diikuti. Dipanggil suhun muta'. Makna kikir, bahir, kedekut, tak boleh juga. Tangkit diri. Orang dipanggil apa? Tarik ke masin. Macam-macam istilah orang juga. Tangkit diri kan lihat betul. Ya, dia nak derma tu daripada pagi dia fikir sampai masuk terbenam matahari. Baru dia derma. Berapa ringgit? RM5. Yang banyak nawang kan RM50,000. Ya, maknanya bakhil tu kalau ada, habis. Allah Ta'ala amat benci maknanya hamba yang bakhil walau kana abidan, walaupun dia buat ibadat. Ya, menandakan ibadat dia apa? Tidak jadi. Kalau ibadat dia jadi, dia akan membawa kepada apa? Pemuncak dia, mahabbah, kasih yang kuat dengan Allah. Bila hati dia rindu dengan Tuhan, kuat dengan Tuhan, maka harta benda tak masuk tak kuat dalam hati dia. Bila minta mudah diberi. Ya, sahabat kita tengok diberi infak, masya-Allah. Sebab apa? Tuhan nak didik Rasulullah SAW yang hebat. Nah, bila dia fikir, bermakna lawan dia apa? Tamak. Ya, sifat tamak tu akan ada. Mana hak dia punya, hak orang pun boleh dihukum juga. Sebab tamak dia kalau ada je, maka dia akan membawa apa? Ranting kehinaan dalam diri seorang. Ma basakat absanu zullin illa ala bisri tamain. Kata Ibn Atta ilasakan tadi, tidak ranting kehinaan dalam diri seorang, melainkan dia tumbuh daripada biji benih tamak. Bila tamak itu ibarat sebatang pokok, sebatang benih, satu benih dia akan tumbuh sebatang pokok, dia keluar dahan dia keluar ranting. Mana banyak ranting lebih banyak pada dahan. Ya, pokok sebatang ni kemudian dia bertambah dahan, sebatang keluar ranting. Alasan mana ranting kehinaan akan membalut diri seorang bila dia ada sifat tamak. Lawan sifat tamak apa? Sifat qanaah. Ya, maka tak akan hilang sifat tamak ni selagi manusia itu apa? Tidak dapat menghadapkan kalbi dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang binasa dengan sifat tamak? Qarun disnarai dalam Quran. Qarun ni adalah hafiz ya. Dia hafal Taurat. Yang boleh hafal Taurat tak sampai angka 10 orang. Mana berat. Quran banyak hafal. Jadi dia jadi orang rapat dengan Nabi Musa AS. Maka Allah Ta'ala berikan Nabi Musa ada ilmu kimia. Ilmu kimia. Dia boleh buat emas. Dia tahu dalam bawah tanah campuran. Dia kata ada 2 orang. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid, almarhum Tuan Guru Haji Husin. Dia boleh buat emas. Jadi ada orang minta datang ke pondok dia, minta belajar. Dia tak payah. Mana jadi karun ni. Aku pernah pakai ke pondok banyak sengit-sengit dia. Jangan. Tapi oleh kena dia orang minta kan, dia test dia buat. Jadi sungguh. Buat kedai emas ni kata, wah ni emas nombor 1 punya haji. Dia boleh buat. Ya. Tuan Guru Haji Husin pula, mengikut riwayat ni dia buat besar. Macam bola. Jadi lepas dia buat tu dia semayang istihar, minta Allah Ta'ala tunjuk ada izin ambil atau tidak. Maka tak ada izin, dia buang dia. Kalau kena kita macam betul. Oh, sekilo dah 80,000. Kena buatan bola ni berapa kilo kan. Rumah sebiji, kereta sebiji kan. Macam-macam dalam kepala dia boleh. Ya. Jadi bila dia dapat saja, Allah Ta'ala taksiskan dia dapat lah. Pada round pertama Nabi Musa tak bagi. Macam-macam dia kata tuan nak teruk gini dia tak bagilah. Tapi akhirnya ada nikmat dia dapat. Dia dapat tamak mula menghantui dia. Dia punya kunci gedung saja 70 ekor kuda tanggung.
Kalau emas guna banyak, you bukan emas, kunci kuda macam mana gedung ada. Turun ayat zakat habis. Ya, tu al-san, rasnul ula. Ranting pertama besar apa? Dia kata ini bukan ayat Tuhan yang Musa. Ini kau dengki dengan aku Abela. Dia tolak ayat Tuhan apa? Ayat kufur lah. Tak cukup lagi. Dia jumpa Zaniah, perempuan pelacur. Dia bagi emas yang banyak, dia suruh perempuan tu pelacur. Sampai perempuan tu mengandung, dia suruh perempuan tu berdiri tengah bandar. Aku berzina dengan Musa. Oh lagi teruk. Dia suruh perempuan berzina. Kemudian dia pergi fitnah Rasulullah, Nabi Musa, Kalimullah, Ulul Azmi. Masya Allah. Habis tu. Bila hari pembicaraan dia, Tuan sentak lagi. Sap habis. Dan begitu ulama sekarang dia tengah turun. Sikit-sikit. Dia jejak lapis bumi ketujuh bila kiamat. Kiamat dia pun dia jejak ke bawah. Ya, itu di Mesir ni cerita. Orang Melayu pula cari kata karut dekat Gunung Leda. Macam-macam dia pakai. Pakai cuma huruf pula. Pakai lesung bocu lah. Macam-macam ni mengarut. Ya, itu dia antara apa? Sifat. Sebab tu kalau kita lihat sifat yang membawa manusia sampai over limit, dia punya kekufur sampai over kufur terus. Apa dia sifat dalam? Tamak yang jadi kufur jawab Qarun. Hasad dengki dalam. Siapa jadi kufur? Bani Israel. Ulama-ulama ya ahlal kitab kan. Padahal ada di kita. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi lebih kenal daripada mana? Daripada anak. Sebab anak perkhabaran isteri. Tiba-tiba dia pergi tengok aku putih, bini aku putih, anak hitam ni anak capur. Isteri kata ya, kita cari. Padahal dia ada projek orang lain ni buat belakang. Na'udzubillah. Maknanya apa? Perkhabaran daripada Ta'ala lebih kuat. Ya, tentang kerasulan Nabi besar kita Muhammad SAW dalam Taurat, tapi diubah. Sebab apa tu? Hasad dan min indihim, kena hasad dengan Rasulullah SAW. Bahawa ulama Bani Israel kata kalau aku istihad dan Muhammad Rasulullah bila pengaruh, jadi dosa. Sebab hasad. Takabur jauh besar kita takabur sampai jadi kufur, iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau kita tengok semua sifat-sifat yang dia punya kerosakan peringkat kemuncak kufur ialah apa? Sifat dalam. Semua hati. Ya, sebab tu Quran sebut qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha kalau kita mengaji dalam ilmu bahasa Arab, aflaha tu memang dimasukkan mana di pada takkid. Qad aflaha mana confirm dapat kejayaan dunia akhirat. Siapa dia? Man zakka, mereka yang menyucikan qalbi dalam. Ya, wa qad khaba man dassaha, dan kecelakaan besar orang yang mengotorkan qalbi dia. Semua dalam. Dia buat ibadat dia. Daripada mana dia akan? Dalam. Ya, langit pertama kena dendam. Belum naik kedua lagi. Langit pertama tu kalau dia buat ibadat riak langit ketujuh. Langit pertama apa? Ya, mengumpat. Mengumpat datang daripada mana? Palu. Ya, mana sakit dah tinggal waktu. Dia mudah umpat. Jadi semua datang daripada dalam. Sebab membersihkan dalaman perkara yang amat besar. Tiga perkara ini membinasakan. Pertama, kikir, bakhil. Yang kedua, hawa nafsu. Ya. Wahawan muttaba. Mana hawa nafsu yang diikutkan. Sebab perang paling besar adalah jihadun nafs. Ya. Walaupun ada di kalangan golongan tertentu yang tidak bersetuju dengan perjalanan tasawuf, kan, dia boleh buat main-main dengan menggunakan kata-kata yang tidak berasas. Contohnya apa? Dia kata ulama sufi kata perang nafsu besar, dia pakai hadis dhaif. Mana hadis dhaif? Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihad. Tu hadis dhaif kan sahih dia. Maka dijawab oleh almarhum tuan guru Haji Abdul Aziz almarhum. Dia jawab tu hadis. Kita kata jihad nafsu besar ayat Quran. Inna nafsa la ammaratun bisu. Tu lagi kuat. Ayat Quran tu. Kalau kita bangga mengaji bahasa Arab, dia ada tiga takkid, tiga penguatan dia. Inna satu, inna nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammara. Lam pada lapan la ammara dipanggil lam muzahlikah, memberi faedah penguat kata. Kemudian jumlah isinya, maknanya sesungguhnya nafsu, sesungguhnya amat menyeru ke arah jahat. Ya, sebab seorang nak betul kedudukan dengan Tuhan, dia kena tombak dengan nafsu. Nafsu dia tombak, baru dia boleh duduk betul cantik kedudukan dia dengan Allah Ta'ala. Mana hawan muttabak, mana hawa nafsu yang diikut. Sebab tu nafsu biar kita kudakan dia, jangan dia kudakan kita. Dia kudakan kita habis jawabnya. Ya, sebab tu ulama kata khuruju minan nafs yang nikmatul uzma. Keluar daripada nafsu itu nikmat yang paling besar. Sebab apa? Inna hijabun baina Allah wa baina wa baina. Sebab nafsu ni mendinding kamu daripada Allah. Seorang tak boleh mendekat diri berata sebab nafsu. Sebab seorang dia boleh sebab kufur dengan sebab nafsu. Dia hilang pertimbangan sebab nafsu.
Sebab nafsu tu sekarang nak tombangkan nafsu dengan apa? Dua perkara. Ya. La yukhrijuka illa bi khaufin muz'in, satu bi wa syauqun mughli. Tidak boleh tombang keluar nafsu yang menjadi penghalang melainkan dua perkara. Pertama apa? Rindu yang cukup kuat dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi. Yang kedua, gerun yang cukup kuat dengan Tuhan. Sehingga iza zukirallah, disebut nama Tuhan, wajilat qulubuhum, gegaran kalbi dia berlaku. Sampai tahap tu, bahawa dia boleh tombang nafsu. Ya, kalau dia tak ada kasih ke Tuhan, dia tak kuat, belum ni. Ya, banyak yang sebab tombang sebab cinta dengan Tuhan tak kuat. Ya, dan gerun dengan Tuhan tu tak begitu kuat, menyebabkan dia bongkar. Itu dua tu kalau kena tu memang tepat. Ya, luar biasa ibadat. Menguzai buat misal kan. Seorang tu dia belaga ayam, ya. Dia tengah belaga ayam, sekali polis kejar dia. Ya, dia kepit ayam dia tu, pagar 4 kaki tu tak ada lompat. Tapi dia kena dia takut tu, dia lepas tu. Dia tengok polis belakang, dia lompat pagar tu, lepas. Ayam dia tersangkut. Jadi tiba kuman tengok tinggal kaki ayam dia. Dia tak berasa tu apa tu. Siddatul khauf, kuat sangat takut. Dia lepas. Bermaknanya apa? Benda yang sukar boleh lepas dengan syarat takut disungguh-sungguh. Kita nak didik hati kita biar betul-betul gerun dengan Allah SWT. Ya. Cinta macam itu. Dia kuat cinta. Dia tengok ada apa saja dia akan ingat mampu. Orang kalau bercinta kan, dia tengok rumah nampak Tuan, dia tengok selipat pun nampak Tuan. Ya, dia tengok apa saja yang berkait dengan mahbubah, orang yang dikasihi dia akan ingat. Sekarang apa yang berkait dengan Allah Ta'ala, semua makhluk. Makhluk ialah berkait. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa. Tuhan allazi khalaqa. Dia mencipta, makhluk cipta. Sebab tu bila kita lihat makhluk, kalau hati tak ingat Tuhan, ada masalah. Yang kita tengok makhluk, hati tak pergi ke Tuhan, ada masalah. Cermin hati dia tertutup. Jadi maknanya dia kena kuat. Bila kuat cinta dia Allah Ta'ala, ketiga itu nafsu dia senang dia tumbang. Ya. Lepas tu dalam hikam Al-Syekh Abi Bakar tak terjadi. Misalnya dia kata apa? Man rusika halawatul munajah zala anhu nam. Barang siapa dikurniakan Allah kemanisan, hasil daripada cinta yang kuat, manis dengan Tuhan, maka hilang mengantuk. Banyak wali-wali besar, Syekh Abdul Rahim, Imam Malik, untuk isyak dia sampai subuh 40 tahun, mana tak tidur, tukar boleh buat. Kalau buat tersenggut kita, sebab kuat sangat tarikan. Itu di antara rahsia-rahsia dalaman orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan yang ketiga dibicara wa'ijabul mar'i binafsih, iaitulah perasaan wujud seorang dengan diri. 3 perkara. Pertama, kikir, bakhil. Kedua, hawa nafsu diikut, perbuatan yang disukai oleh nafsu dia. Dan ketiga, wujud seorang akan dirinya. Ya. Sebab tu dikatakan keluarkan diri kita, maksud jangan pandang diri kita, keluarkan pandangan itu daripada pandangan diri kita, terus pergi pada Ta'ala. Itu maksudnya. Iza harajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar daripada diri kau sampai ke Tuhan. Apa maksudnya? Maka jangan pandang diri kita. Mana kita matikan haul dan kuat. Sebab tu disuruh kita banyak ucap apa? Hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kata mereka semua dengan Ta'ala. Itu buat ibadat, siapa bagi hidayah dia, siapa bagi taufik dia, siapa bagi tenaga dia, semua tak. Kita tak ada apa, kosong ni. Ya, kita pati itu insya-Allah dia selamat. Tapi kalau dia pati itu, anak tu juga pun kau hebat, kau handal habis. Yang pernah kita buat ibadat, ya, akhirnya tumbang. Pernah kita tanam pokok yang payah, nak tumbuh tiba-tiba kita tak pagar, dimakan kambing, ya, lembu dan sebagainya, habis layak. Itu kena pagar jadi. Tasawuf yang memelihara amal. Ya, jelas sekali. Kalau nak tilik, kalbi dia. Kalau baik, dia terima semua. Dan satu lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa haqiqatul ujub. Apa hakikat ujub? Ialah takabburun yahsulu bil batin bi takhayyuli kamalih min ilmin aw amalin. Fa in kana khaifan ala zawalih fa huwa ghairu mu'jib. Wa in kana yafrahu li kaunihi ni'matan min Allah Ta'ala fa huwa laysa bi'ujbin bal huwa masrurun bi fadlillahi ta'ala. Wa in kana naziran ilaihi min haitsu sifatuh ghaira multafitin ila makan zawalihi wala ila mun'im bihi bal ila sifatihi apa hiya wal ujub wa huwa minal muhlikat. Yang akhir ni yang salah, ya. Daripada Nabi tak. Apa sebenarnya wujud? Hakikat wujud, definisi dia ialah asal wujud dia adalah sifat asal di takabur, ada perasaan besar diri.
yakni membesarkan akan diri yang hasil dalam batin qalbi dia, dengan sebab disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Apa dia sempurna daripada ilmu atau daripada amal, ya. Maka tengok di tafsir, jika ada ia takut atas hilangnya sifat dari ilmu dan amal tu, maka iaitu tiada dinamakan wujud. Ya, dia pandang benda tu tapi takut kalau tuan tarik balik petunjuk. Itu tak apa. Itu bukan wujud. Dan jika suka ia akan sifat kesempurnaan dengan keadaan dia apa? Dia memandang semua alhamdulillah, dia pandang ini nikmat Allah, bukan pandai dia. Tapi dia pandang ini apa? Akramani, mana memuliakan akan ditarik oleh Allah Ta'ala. Itu tak apa. Maka itu tidak dinamakan wujud juga. Bahkan ia suka dengan demikian itu. Betul dalam Quran kata kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah wa bi rahmati. Mana muncul dengan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, dapat kita beribadat, ya. Dapat kita sikit sebanyak ilmu, dapat sikit banyak kita mendekatkan jiwa. Pandang kurnia itu tak apa. Jangan pandang hebat kita je, kurnia hendak atau habis. Bahkan dia suka dengan demikian itu kerana anugerah, dipandang anugerah Tuhan. Itu tak apa. Dan dikala ada dia melihat pada sifat kesempurnaan itu ada daripada sekira sifat yang dibangsa kepada diri dia, ini tak boleh. Dia nampak kelebihan pada diri dia, dia tak nampak tu kurnia Tuhan. Itu maknanya bahaya. Padahal tiada menilai dia kepada mungkin hilang. Benda ni bila masa boleh hilang, ya. Banyak orang alim akhirnya wasak di ujung, banyak ahli ibadat akhirnya wasak ujung. Dan tiada menilai dia kepada kesempurnaan, iaitu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Sebab kita kenal apa? Mandang mun'im, ya. Kepada dia kata apa? La yatimmun ni'am illa biru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan kita memandang pemberi nikmat, ya. Jangan seronokkan nikmat, pemberi nikmat dia bagi besar. Siapa Allah Ta'ala. Orang bawa kat kita satu bonet Dian, apa? Musanti. Kita pun ambil Dian, buka bonet, kita ambil parang belah makan pun. Tuan ni tak ajak naik pun. Kan nanti Tuhan dia kata inilah awalan wa akhiran. Ni awal dan akhir. Yang Tuhan harap aku bawa nanti. Ya, betul dia ke tepi lah, naik lah bawa Tuan dengan. Dia minum air jamu dia. Kemudian balikkan, lapik lah duit salam kan. Ini kering. Kawan dah hantar satu bonet, bukan 2-3 biji. Misalnya, maknanya apa? Dia seronok dengan nikmat, patut dengan Tuhan dia, ya. Kalau kita pandai ambil hati dia, besok tahun depan insya-Allah maksud itu kalau manusia, apatah lagi Allah Ta'ala yang semua ni adalah kurnia dia, bukan kita punya pun. Bahkan adalah ia menilai kepada sifat kesempurnaan itu sebagai sifat bagi dirinya. Mana dia nampak hebat diri dia. Kalau orang puji tegakkan, dia habis. Maka inilah dinamakan ujub. Ya, ujubin makna satu sifat yang dicela syarak. Dan itulah setengah daripada sifat kejahatan yang membinasakan dirinya. Jadi kalau ada sifat ini menyebabkan orang itu akan jauh dari Tuhan. Jauh dalam apa dia panggil ni? Jauh dalam ibadat. Ini paling bahaya. Kalau jauh dalam maksiat, dia minum arak, dia wujudi, dia pun tahu dia salah. Tapi kalau dalam ibadat, dia semayang, dia berzikir, dia, tapi dalam ada benda rosak, dia tak perasan. Ya, ini lagi bahaya. Jauh dalam ibadat lagi dibimbangi oleh para arifin. Sebab kalau betul kita tak boleh nak keras benda, ya, sebab dia dulu dah dalam penyakit. Kalau sekali kata-kata kita boleh siap ubat lagi, ya. Tapi kalau main kanser barang dalam otak ni, itu kena pergi doktor pakar, kena masuk kamera, kena masuk silat-silat, kena buat operate lagi kan. Itu maksud dia benda bila dalam ni memang dia besar. Kalau nilai dia pun besar, kalau perosakan dia pun besar. Sebab benda dalam ni amat besar, ya. Orang bekerja menggunakan tenaga dengan orang bekerja menggunakan apa? Akal. Mana gaji lebih? Pakar perancang gaji 30,000. Yang ni kerja kontrak, mak gaji 1 hari 100, bulan dapat 3,000. Yang ni 30,000. Tapi kepala dia botak. Ya, turun dia angkat simen sekampit kali angkat. Dia bekerja dengan atas. Itu mak ibadat juga. Kalau ibadat kita tonggak-tonggak itu dia dalam tak jalan, tak ada nilai. Tapi kalau ibadat main dalam syuhud musyahadah, dia angkat dia takbir, hati dia mi'raj terus ke hadirat Tuhan. Oh, itu tinggi. Ya, dia berjalan dengan Tuhannya, dia duduk makan dengan Tuhannya. Faham tu? Maka siapa pandai kata Tuhan tu sebelah. Kan itu maksud dia. Mana sentiasa memandang ini semua kurnia dari Allah. Kita buka semua dengan iradah, kudrah, dia semua dalam takluk dia. Itu maksudnya. Itu maka amalan tu akan jadi cantik. Sebab apa? Bersih, sebab cantik.
dia bersih daripada ujub, riak, takabur, maka amal itu layak diterima. Hadis inilah ibarat kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Apa Mukhtasar? Ringkasan Ihya. Ihya besar, 10 kulit besar. Jadi diringkaskan Ihya itu, maka dengan jasa baik, ya, tuan pengarang kita, tuan terjemahan, jawab tuan terjemah kita ni, si Arsyad Al-Banjari, ya, diterjemahkan daripada Arab tadi, jadi tidak. Di kitab kita ni panggil apa ni? Mukhtasar Ihya. Ya, ringkasan daripada kitab besar Ihya, ringkas pun 40 tu. Yang kalau yang asli di jurusan itu mana ibarat Mazali dalam olah dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ada pun ibarat dalam Al-Ma'in fi Usuluddin. Ia akan datang bijak ila haqiqatul mujibin ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad fa inna khairal qulub anta. Alhamdulillah.